Hai, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita nak sambung 12 cerita menakjubkan Al-Quran daripada buku ni 12 cerita menakjubkan Al-Quran. Dan hari ini saya ingin bacakan pengembaraan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengembaraan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam telah dilahirkan kira-kira 4,000 tahun yang lalu. Baginda lahir di sebuah kampung di negara Iraq. Baginda seorang yang pemurah, baik hati dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi baginda sehingga menjadikan baginda teman baiknya. Apabila dewasa, Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rasul untuk membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda berdakwah kepada kaumnya di Iraq. Kemudian, baginda telah mengembara ke Syria, Palestin dan Mesir. Nabi Ibrahim alaihissalam dan isteri baginda Siti Hajar telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang putera bernama Ismail. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan baginda supaya berpindah ke sebuah tempat yang kini dikenali sebagai Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun memulakan pengembaraan bersama keluarga baginda. Setelah melalui perjalanan yang panjang, mereka pun sampai di sebuah lembah yang sunyi dan tandus berhampiran dua buah bukit, iaitu Safa dan Marwah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengarahkan isterinya supaya berehat berdekatan dengan salah sebuah bukit itu bersama putera mereka, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hendak meneruskan perjalanan pulang ke Palestin. Siti Hajar tidak setuju lalu berkata, "Mengapakah kanda hendak meninggalkan kami di sini? Kanda hendak biarkan kami mati di sini?" Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan aku berbuat demikian, jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Siti Hajar berkata, "Jika ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia tidak akan membiarkan kami mati." Jadi Siti Hajar redha apabila Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail dekat lembah yang sunyi dan tandus tu. Tidak berapa lama, Ismail mula menangis kerana dahaga. Mereka tidak mempunyai setitik air pun pada ketika itu. Siti Hajar berlari dari sebuah bukit ke bukit yang lain untuk mencari air. Setitik air pun tidak ditemuinya. Ketika si bayi asyik menangis kehausan dan si ibu berlari mencari air, tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala memancut air dari mata air di bawah tapak kaki Ismail alaihissalam. Apabila Siti Hajar melihat kejadian itu, dia menjerit, "Zam, zam!" bunyi yang dihasilkan oleh air yang memancut dalam bahasa Babylon. Siti Hajar berlari mendapatkan air daripada mata air itu, lalu memberi Ismail minum. Mata air ini menjadi terkenal sehingga ke hari ini dan dikenali sebagai Telaga Zam-Zam. Ismail alaihissalam dan ibunya memulakan kehidupan di lembah itu. Kewujudan mata air Zam-Zam menarik ramai orang datang dan menetap di situ. Lama kelamaan lembah itu bertukar menjadi pekan kecil yang kemudiannya dipanggil Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam sering datang ke Mekah untuk melihat putera kesayangan baginda Ismail. Ismail membesar dalam persekitaran yang indah di bandar baru yang dikelilingi bukit bukau, jauh daripada kesibukan bandar yang ketika itu dihuni oleh mereka yang menyembah berhala. Nilai moral daripada cerita ini adalah jika kita mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bersama kita dan menolong kita dalam pelbagai cara, sama seperti Ismail alaihissalam yang menerima pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala berupa mata air Zam-Zam. Daripada Sahih Bukhari, hadis nombor 3364. Jadi itulah kisah daripada pengembaraan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita jumpa dalam kisah yang seterusnya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana telah menonton video Han in Family sehingga habis. Teruskan menyokong kami. Thank you for watching Han in Family. Please keep support us.